Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu sekalian. Jadi pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada kelas yang lepas dengan tajuk yang satu topik yang baru, iaitu cuba kamu lihat apa yang kamu nampak dekat slide. Yang pertama, kamu nampak dua orang yang mempunyai ketinggian yang berbeza. Kemudian kamu nampak kerusi. Apa kaitan kedua-dua ni antara orang dan kerusi? Okey, cikgu bagi kamu contoh kan. Kalau kursi tu pendek, jadi kalau untuk orang yang pendek tu duduk ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi cuba kalau orang yang tinggi tu nak duduk pada kursi yang pendek, ada masalah tak? Ada masalah kan? Okey, cuba kita balikkan pula. Cuba kalau kursi tu bukan kursi yang tinggi, jadi kalau orang yang tinggi nak duduk ada masalah tak? Tak ada. Okey, betul. Kalau orang pendek masalah tak? Masalah. Sebab dia rendahkan nak duduk kursi yang tinggi. Jadi, macam mana kita nak buatkan bagi kedua-dua individu ni, iaitu kedua orang pendek dan orang yang tinggi, untuk boleh duduk di dalam pada satu kursi yang sama? Macam mana nak buat? Cuba fikirkan macam mana. Okey. Dapat-dapat, iaitu kita menghasilkan satu kursi yang boleh dilaraskan ketinggian. Okey, nampak pada contoh gambar kan. Kemudian pada kursi ni kamu dapat lihat bahawa kursi ni kita dapat laraskan ketinggian, iaitu kita boleh rendahkan dan juga kita boleh tinggikan. Maksud di sini bahawa bila orang rendah nak duduk, so kita akan laraskan kursi tu kepada rendah. Tapi kalau orang tinggi nak duduk, kita akan laraskan kepada ketinggian mengikut kesesuaian individu tersebut lah. Jadi itulah kita akan belajar pada hari ini, iaitu tajuk 1, iaitu bab 1.3, iaitu percanggahan fizikal, iaitu 1.3.1 dan 1.3.2. Jadi untuk standard pembelajaran kita pada hari ini ada dua, iaitu yang pertama adalah mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal, manakala yang kedua adalah untuk menjustifikasikan pemilihan prinsip inventif. Jadi itu untuk standard pembelajaran kita lah. Okey, kita pergi pada 1.3.1, iaitu mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Sebelum kita tahu, kita tengok maksud apakah itu percanggahan fizikal. Iaitu percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu sama lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Maksud yang di sini, sesuatu yang ciri fizikal yang berbeza tapi dia perlu diaplikasikan terhadap satu objek pada masa yang sama. Macam mana tu kan? Jadi maksudnya cikgu contoh. Contoh ni kamu lihat besar versus kecil. Kalau berat versus dengan ringan. Begitulah dia akan berlawanan. Dia mempunyai ciri fizikal yang berlawanan. Seterusnya adalah tujuan analisis percanggahan fizikal. Apakah tujuannya? Jadi tujuannya untuk memilih kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan yang sesuai. Jadi untuk kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan, kita ada 4 kaedah. Yang pertama, kaedah secara ruang. Yang kedua adalah masa. Yang ketiga, hubungan. Dan yang terakhir adalah tahap sistem. Namun yang kamu akan belajar adalah dua daripada 4, iaitu yang akan belajar ruang dan juga masa, iaitu pemisahan ruang dan juga pemisahan masa. Yang itu yang kamu akan belajar. Yang untuk hubungan dan tahap sistem kamu tidak akan belajar dah, jadi kamu tak risau. Kamu hanya belajar 2 sahaja. Jadi kita bagi pada contoh, iaitu ruang dan masa, itu penentuan kaedah penyelesaian secara masalah inventif secara pemisahan. Yang pertama, kita tengok contoh objek untuk kerusi. Jadi kerusi, untuk kita pergi dulu kerusi dulu. Okey, tinggi lawan apakah tinggi? Macam contoh cikgu cakap tadi kan. Tinggi lawan rendah. Sebab tu ciri percanggahan fizikal. Untuk tinggi lawannya rendah. Okey. Kerusi perlu tinggi dan perlu rendah. Ingat, tinggi lawan dengan rendah. Okey, untuk murid yang rendah. Jadi ingat macam tadi kan, kalau murid yang tinggi dia perlukan kerusi yang tinggi, tapi kalau murid yang rendah dia akan memerlukan kerusi yang rendah. Jadi soalannya untuk soalan penentuan kaedah pemisahan antara ruang atau masa. Jadi untuk soalan untuk kerusi ni adalah, adakah kerusi perlu tinggi pada masa yang sama?
Ataupun adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jadi jawapan adalah ya. Kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Sebab dalam kelas tu dalam banyak-banyak orang kan, banyak-banyak pelajar, ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi untuk memenuhi keperluan pelajar-pelajar ni, maka kerusi perlu tinggi dan rendah pada satu masa yang sama. Jadi kan jenis kaedah pemisahan ruang ke masa bagi kamu? Cuma fikir kalau dia memerlukan ketinggian rendah dan tinggi pada masa yang sama. Jadi jenis kaedah pemisahan mana satu? Ruang ke masa? Cuba fikir. Okey. Jadi jenis kaedah pemisahan yang digunakan untuk kerusi adalah pemisahan ruang. Okey, ruang sebab tinggi rendah kan. Kita pergi pada contoh objek yang kedua, iaitu kemah. Kemah besar lawan dengan kecil. Okey, kamu ingat dia percanggahan fizikal, dia berlawanan, sifat yang berlawanan, iaitu besar lawan dengan kecil. Jadi kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil. Okey, perlu kecil semasa disimpan. Ya, sebab kita nak mudahkan kita menyimpan kemah tu. Jadi kita nak lipat, kita nak simpan balik hingga untuk memudahkan kita. Jadi kita perlukan dia dalam keadaan yang kecil. Jadi soalan penentuan sama ada dia menggunakan kaedah pemisahan secara ruang ataupun secara masa. Mana satu kita nak tahu kan. Kita tengok soalan lah. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Perlukah dia besar kecil pada masa sama? Tentunya tidak. Jadi jawapannya adalah tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Maksudnya waktu kamu nak guna, waktu kamu nak camping, kamu akan perlukan kemah dalam keadaan besar. Tapi waktu kalau kamu nak balik kan, dah settle, dah siap semua camping tu, kamu nak balik, jadi kamu akan perlukan dia dalam keadaan kecil. Jadi pada masa yang berbeza. Jadi jenis kaedah pemisahan ruang atau masa untuk kemah ni kan. Ingat kan, masa yang berbeza, iaitu jadi jenis pemisahan masa. Okey, jadi untuk kemah adalah jenis kaedah pemisahan masa. Jadi untuk kerusi, jenis kaedah pemisahan secara ruang. Okay, ingat Okey, kita pergi kepada contoh prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang yang terdapat 7 jenis prinsip inventif lah. Kamu lihat, yang pertama kita ada pembahagian, yang kedua kita ada pengekstrakan, yang ketiga kita ada kualiti setempat ataupun lokal, yang keempat kita ada penyarangan ataupun sarangan. Yang kelima adalah filem nipis dan cangkarang, iaitu lapisan anjal ataupun nipis. Dan yang keenam adalah perantaraan. Dan yang ketujuh adalah tidak simetri. Jadi ketujuh prinsip inventif ni bagi kaedah pemisahan ruang. Untuk kaedah pemisahan masa, dia berlainan, kita tak sama. Kita tengok untuk kaedah pemisahan masa pula. Okey, ni 7 juga sama. Jadi bilangan untuk kaedah pemisahan masa dan ruang adalah sama, iaitu sebanyak 7 jenis prinsip. Yang pertama adalah kedinamikan ataupun dinamik. Yang kedua adalah tindakan awal, iaitu permulaan. Yang ketiga adalah tindakan secara berkala, iaitu tindakan berkala. Yang keempat adalah tindakan keterlaluan, iaitu secara berlebihan. Dan yang kelima adalah pengembangan terma. Keenam adalah pembuangan dan pemulihan. Bahagian terakhir adalah yang ketujuh, iaitu tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi itulah 7 prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Jadi kamu ingat, untuk kaedah pemisahan ruang terdapat 7 prinsip. Untuk kaedah pemisahan masa juga terdapat 7, tapi yang tidak samalah, dia berlainan. Okey, jadi untuk itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung, kita akan masuk secara lebih detail sikit untuk setiap jenis prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang, dan juga setiap prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Jadi kita akan masuk tu pada kelas yang akan datang. Jadi aku harap kamu fahamlah untuk kelas ini. Sebab kita belajar tentang asas, iaitu mengenai percanggahan fizikal, iaitu berlawanan. Jadi jika dapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang perkara yang kamu tidak jelas, boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Kamu boleh PM ataupun boleh tanya dalam grup pun tak ada masalah. Jadi
Cikgu harap itu sajalah untuk hari ini. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Kita akan sambung mengenai setiap jenis prinsip lah, supaya kamu lebih faham apakah di sebalik maksud-maksud untuk setiap jenis yang kita pelajari pada hari ini. Cukup saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu buatlah latihan yang cikgu bagi, dan kita akan sambung pada kelas akan datang. Jadi Assalamualaikum, jumpa lagi di kelas yang akan datang.